Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah, yang berusaha dan pengurusi surau Al-Ihsan Kampung Senang Baru tak ada orangnya, jaga isterinya nak bersalin. Dia dah bersalin apa? Operate. Yang berusaha, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Surau Warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan. Habis dah. Habis ulang balik dah. Udah ulang, masuk ulang. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ini jalan, maka iaitu mati syahid. Jadi kita niat nak menuntut ilmu hingga akhir hayat, ya. Jadi mudah-mudahan walaupun tengah meninggal dunia sedang buat kerja, bukan dalam menuntut ilmu pun mudah-mudahan dikira sebagai sedang menuntut ilmu, dapat mati syahid akhirat, insya-Allah. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia, dan memadalah jahil itu kejinya bahwasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Ilmu tu mulia, semua orang nak mengaku dia berilmu. Jahil tu, bodoh tu keji, setiap orang tak mengaku dia jahil atau bodoh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya bena Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Artinya lebih kurang sabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu padahal tiada engkau menyentuh akan kolam, yakni pen, dan tiada engkau menyurat, yakni menulis satu huruf jua pun, terlebih baik daripada merdekakan 1000 sahaya. Apatah lagi kalau pegang pen dan menulis. Dan menilai engkau kepada muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengan dia di dalam sabilillah.
Ustaz orang alim lah, aku tengok muka ustaz. Saya bukan orang alim, saya bukan baca kitab orang alim. Jadi kita tengok kitab. Mudah-mudahan pahalanya sama dengan tengok muka orang alim, ya? Dan memberi salam kau atas orang alim terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun. Ya, ini daripada yang sunat. Kita hidup pun tak sampai 1000 tahun, ya? Tapi boleh dapat pahala ibadat 1000 tahun kalau kita beri salam atas orang alim. Baik, habis macam mana orang alim tak ada, doa je lah, doakan orang alim. Itu salah satu doa dia, Allahumma ghafir lil muallimin. Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunkanlah lil, bagi muallimin, guru-guru. Semua yang menjadi guru itu daripada hadis tu. Rasulullah ajarkan doa kepada guru-guru. Ni surah 13 kan. Baik. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, kumpulan orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah 1 kebajikan, 1 pahala. Besarnya pahala, ya. Sabda Nabi SAW, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya satu orang alim, faqih, alim, pandai ilmu agama, faqih, faham ilmu agama, yang memberati dengan wara', dia wara', beribadat lah, terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid, 1000 ahli ibadat yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil, tapi dia jahil, bodoh, lagi wara'. Dia wara', dia sungguh-sungguh ibadat tapi dia jahil. Syaitan lebih susah nak menipu daya orang alim yang faqih dan wara' tersebut, ya? Seperti kisah Barshisha yang lagi akan datang. Baik. Jadi cukuplah kadar ni beberapa kelebihan ilmu dan ulama, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Terus baru. Baik, kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, penggal yang kedua, ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Muka surat 78. Al-Luqatah dan hukumnya. Apa dia Luqatah tu? Luqatah. Macam bahasa kesat Ustaz, itu lu apa hal? Itu lain. Ini Luqatah. Perkataan Luqatah boleh dibaca dengan Luqatah dan Luqatah, dua wajah, dua cara. Pada lughah, pada bahasa, maknanya benda yang dijumpai atau yang tercecer. Dan maknanya pada syarak, barang atau benda yang dijumpai yang tidak diketahui siapa yang mempunyanya. Tuan punyanya tak tahu siapa. Barang siapa berjumpa atau terjumpalah, berjumpa ni biasa sengaja nak jumpa dengan orang, dating, jumpa dengan kawan. Barang siapa terjumpa barang orang cecer, sama ada di tanah lapang atau di jalan-jalan, tak kisahlah dia dekat mana lah, dan ia percaya dirinya amanah, dia tahu diri dia tu amanah, sunatlah ia mengambilnya. Mengambilnya tu nota kaki satu situ, sandarannya ada dalil. Sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama, ialah ayat Al-Quran. Ayat Quran ke hadis ni? Hadis. Ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Shadaqallahul azim. Sebagaimana telah dinyatakan di bab al-hibah,
bab hibah sama surah Al-Maidah ayat 2 ke 76, salah satu lain. Dan hadis wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi, sudah dibacakan juga dalam bab al-hibah itu, sama juga. Bab hibah, tapi kat mana tak tulis. Hadis kerana mengambil apa ni? Mengambil barang. Di tulisan dia tak jelas mengambil barang. Ba alif ronge. Kerana mengambil barang orang yang cicir dengan tujuan dengan tujuan hendak hilang titiknya semua, hendak diselamatkan dan hendak dikembalikan kepada tuannya itu suatu kebajikan dan pertolongan. Ambil tu dengan niat ambil tu dengan niat, tujuan hendak diselamatkan dan hendak dikembalikan kepada tuannya. Jadi sunat ambil. Kalau niatnya lain, ini aku jumpa, aku punya, itu dah bukan sunat, ya. Itu haram lah hukumnya. Sunat ia mengambilnya dengan niat tadi, tujuan hendak menyelamatkan dan mengembalikan kepada tuannya. Dan harus boleh ia tinggalkan jika ia berasa tak boleh aman dirinya pada masa akan datang, takut binasa barang itu. Takut dia tak amanah, ataupun takut dia tak dapat jaga, hilang. Jadi boleh juga ditinggalkan. Kan, terjumpa duit 100, biarlah, aku ni bukan boleh nanti terpakai. Kan, tahun lepas aku dah jumpa terpakai, pinjam kejap lah, nanti pulang balik, tak pulang-pulang. Jadi kali kedua dah payahlah. Kan. Baik, secara ringkas pada luqatah ini ada 5 hukum. 1, jika orang yang terjumpa itu percayakan dirinya amanah, sunatlah ia memungutnya atau mengambilnya. Bukan mengambilinya tu, mengambilnya tu dia ba dengan ya, ba lam dengan ya dia tu tersalah susun. Mengambil tu simpan lah, bukannya ambil terus. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ia percayakan dirinya pada masa memungut itu tetapi tidak jamin pada masa akan datang, harus boleh ia mengambil sekiranya ia bukan orang yang fasik, orang yang mengekalkan dosa-dosa. Harus boleh juga. Dia percaya masa pungut ni akan datang, aku tak tahulah diri aku ni, harus boleh lagi. Yang ketiga, dalam masalah 2 tu tadi, harus tu tadi, jika ia fasik seperti ada meninggalkan sembahyang fardu, makruh ia mengambilnya. Nampak? Contoh fasik apa? Itu yang membuat dosa, meninggalkan sembahyang fardu. Sengajalah ceritanya. Bukan tak sengaja. Tak sengaja macam mana? Tertidur, ada sakit. Sakit-sakit tu boleh berjalan pula tu, jumpa pula gitu. Ini kalau tak ada sebab yang diterima syarak, dia meninggalkan sembahyang fardu, dia fasik kok, berdosa besar. Bukan dosa kecil tu, dosa besar. Sekarang ni tak sembahyang dah biasa, benda macam biasa, padahal dia dosa besar tu. Dosa besar. Kadang dia macam buat main, kadang kan. Kalau kat sekolahan ceritanya, kita kena sembahyang. Sembahyang itu fardu wajib, fardu ain. Dia pun sound kawan dia, si A sound, dengar tu B, contohnya kan. B pun sound A balik, engkau pun sama. Macam tu. Dia nyawan orang, dia pun sama rupanya. Benda dah biasa. Tak sembahyang fardu tu dah macam tak ada, macam tak rasa dosa besar. Tapi tak boleh lah kita tuduh
orang tu menafikan dosa besar, selagi tak ada bukti. Dia yang malas nak sembahyang fardu. Itu sebab dibacakan kelebihan sembahyang supaya semangat untuk sembahyang. Begitu juga menuntut ilmu, dibacakan kelebihan menuntut ilmu supaya semangat menuntut ilmu. Bukan senang nak tunggu antara maghrib isyak walaupun sekejap, kan? Tapi sebab kerja pagi sampai petang dah penat, kan? Esok kerja lagi. Nak nunggu antara maghrib isyak itu pun bukan suatu perkara yang mudah. Alhamdulillah kalau kita di kalangan orang yang bukan menuntut ilmu baru nak belajar, tak, ulang kaji ini. Ulang kaji. Habis dikira menuntut ilmu, Ustaz. Ulang kaji tu kira menuntut ilmu jugalah. Belajar first time tu pun menuntut ilmu. Ulang kaji tu menuntut ilmu. Ilmu tu diulang-ulang jadi zikir. Itu sebab dalam Al-Quran fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang berzikir. Orang berzikir tu maknanya apa? Dalam tafsir, orang yang berilmu. Dia ulang-ulang. Apa yang diulang tu bukan setakat tasbih lah. Ilmu tu diulang-ulang. Itu nama menuntut ilmu. Orang kata menaun kat Mekah, menaun kat mana belajar, kan? Itu menaun tu bukannya sekali baca satu kitab, sekali baca. Dia ulang banyak kali. Menaun kat mondok tu, bukan tikus mondok. Mondok tu maknanya bertahun-tahun dekat pondok tu ulang kitab yang sama. Sampai satu tahap boleh hafal, boleh faham. Yang pertama faham dan akhirnya boleh hafal. Baik, sambung. Jadi panjang pula dia membelok tu, kan. Dalam masalah yang kedua itu tadi, jika ia fasik seperti ada meninggalkan sembahyang fardu, makruh ia mengambilnya. Semaklah diri masing-masing, kan. Yang keempat, jika ia tiada percayakan dirinya pada masa itu dan yakin akan berkhianat padanya, haram ia mengambilnya. Aku ni tak boleh ni. Jadi maknanya diri sendirilah. Orang lain yang nampak jangan tuduh-tuduh. Kau bukan tak sembahyang dulu. Mungkin dia dah kontak, mungkin, kan. Sangka baiklah. Tanya boleh juga, kau dah sembahyang dah? Dah, aku dah kontak dah. Dah kontak, alhamdulillah. Kalau belum sembahyang, biar aku yang ambil duit tu. Belum kontak. Yang kelima, jika ia percayakan dirinya pada masa itu dan pada masa akan datang, padahal tidak ada orang lain yang amanah di situ, wajib ia mengambilnya. Ini dalam banyak ni, satu kampung ni aku seorang. Contohlah, bukan kampung sini, tempat lain. Ini kat sini ni, tak boleh. Memang aku seorang je ni yang amanah ni, kata, kan. Contohlah. Wajib ia mengambil dia. Baik. Barang siapa, tapi tak boleh sangka buruk lah. Maknanya kalau dah ada terbukti yang itu mencuri, yang ini merompak, yang itu meragut, memang semua jenis ada kes-kes semua, kan. Dengan sangka buruk pula, dah dosa pula dari segi tasawuf. Kan. Dari segi fikih nak dapat pahala, tapi dari segi tasawuf pula dosanya hati, amalan hati. Itu sebab wajib belajar tauhid, fikih, tasawuf. Barang siapa telah memungut barang cicir, tidak wajib ia membawa saksi bagi menyaksikan, kerana hendak memilik atau hendak disimpan. Malahan sunat sahaja. Sunat, jadi bawa saksi itu sunat, tak wajib. Lepas itu wajib direkodkan. Yang tak rekod, wajib rekod. Simpan-simpan tak ingat. Tak ingat lah. Satu, tak ingat tu duit sendiri ke duit jumpa. Yang kedua, dah bercampur, tak tahu berapa jumlahnya yang jumpa tu. Kan, agaknya yang 100 ni aku punya kot, yang RM5 yang aku jumpa ni rasa. Kan. Boleh pula main teka-teka. Jadi wajib direkodkan.
Tulis kat buku ke, tulis dekat apa nama ni, handset ke kan. Dah simpan kat handset, jangan simpan kat notes. Itu kita seorang tahu. WhatsApp dekat isteri ke kan. Jadi kalau handset kita rosak, adalah apa nama ni, mesej dengan isteri tu kan, dia simpan. Macam saya buat grup, banyak buat grup, ahlinya 2 orang je, saya dengan isteri. Grup apa? Satu grup shopping lain, nak beli barang apa, dia kena lain tu. Kalau campur dalam grup WhatsApp biasa, dah ke atas nak mencari dah susah. Jadi grup lain. Nak berbual, grup lain, tu grup biasa. Bukan kalau berbual tak grup lah, direct lah kan. Ini grup. Lepas tu apa, anak punya grup. Untuk anak punya, kerja rumah anak ke, kena beli apa ke, cikgu dia suruh ke apa, tu grup lain, kan lupa. Lagi apa, wah macam-macam grup. Padahal 2 orang je tapi bendanya tu banyak. Grup komitmen bulanan, ni dah bayar ke belum, ni dah bayar ke belum, ni dah bayar ke belum, tik 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 tik. Yang dah bayar, yang belum tik tu yang belum bayar lah tu. Kalau belum bayar, duit banyak lagi, jangan dah cerita nak jalan sana sini tak payah. Habiskan bayar dulu kan. Dah tik semua, tengok baki berapa, barulah fikir. Dah tik semua, tinggal RM2-3. Dah ketepikan semua kan. Dah tak ada duit nak buat berjalan. Baik, wajib direkodkan. Itu barang jumpa. Selain barang jumpa, apa lagi wajib rekod? Hutang. Hutang bank tu alhamdulillah ada rekodnya kan. Hutang dengan bukan bank ni, hutang dengan kawan, hutang dengan keluarga, tu kena rekod juga tu. Wajib direkod. Pasal apa? Apa nama ni, dipanggil apa nama dia tu, sebelum meninggal dunia tu, wasiat. Wasiat tu asal hukumnya sunat, tapi kalau ada hutang wajib. Wasiat mana apa? Rekod lah. Aku ada hutang dengan Tuan Imam, aku ada hutang dengan pengerusi surau contoh kan. Yang dipinjam semua AJK surau. Pasal apa? AJK surau baik-baik semua. Yang baik-baik semua AJK surau lah. Wah, pinjam dengan gangster memang tak dapat lah. Kan, pinjam Alung, pinjam Angah kan, pinjam mesti orang baik-baik. Siapa orang baik-baik? Imam Bilal. Sial Imam Bilal dengan pinjam duit kan. Pasal dia tengok imamnya pun warak, tak ada apa, zuhud lah, tak ada lah rupiah bayar kan. Jadi mesti banyak duitnya ni disimpan. Orang nak minjam ni, dia punya kalkulator dia tu, dia nampak orang dia, tengok atas bawah, dia tahu ni, ini kaki simpan, ini kaki belanja ni, nampak aje kaya ni. Habis duit dia belanja semua, contoh kan. Orang nak minjam pandai, dia nak cari siapa tu dia pandai. Baik, sambung. Jadi wajib direkodkan keadaan barang itu, umpama dalam beg, dalam bungkusan kain, atau dalam bungkus plastik atau kertas. Maknanya rekod tu lah kena simpan. Jenis barang, apa jenis barangnya, seperti emas, jumpa emas tengah jalan, atau perak atau sebagainya. Berapa beratnya dan berapa bilangannya kena rekod. Asingkan, jangan campur dengan kita punya. Kemudian cara menentukan hukumnya terbahagi kepada 4 bahagian. Tadi hukum-hukumnya ada 5. Nak menentukan hukumnya pula. Pertama, barang itu, yang tadi tu hukum orang yang mengambil tu hukumnya apa? Ini hukum barang tu. Pertama, barang itu benda yang kekal lama seperti emas, perak dan tembaga. Hukumnya hendaklah diiklankan. Orang Patani kata aur ke ur. Yang ini diwar-war, bukan aur. Itu aur dengan tebing, pokok buluh dengan tanah tu, tebing sungai. War, yang ini diwar-warkan. Dah jadi bahasa Melayu Malaysia, diwar-warkan. Cuma ejaan tu kadang-kadang salah. Yang biasa kita tengok WAR, diwar-warkan. Rupanya yang dalam kamus UAR, diwar-warkan. Itu kalau budak SPM salah tu, kosong markah.
bunyinya sama, ejaan salah, kosong markah. Dia buat SPM bahasa Melayu ni senang lulus, susah dapat E. Lulus senang, dapat E susah sikit lah. Susah sikit, susah banyak. Jadi ejaan sangat penting. Ejaan, tanda baca, ya Allah, jawapan dah betul lah, tanda baca salah, kosong markah. Baik, sambung. Jadi diuar-uarkan, diiklankanlah kepada orang ramai selama setahun. Kat mana iklan? Di pintu-pintu masjid. Bukan dalam masjid, di pintu-pintu masjid. Bila? Ketika orang ramai keluar lepas sembahyang berjemaah. Ni jam siapa? Rolex. Tapi kalau dia mengaku kan, bagi je lah macam mana, atas dia lah, dia menipu dia lah. Macam mana? Ataupun cakap siapa ada hilang barang, jangan cakap apa kan. Cuba sebut barang apa hilang. Ferrari, apa Ferrari hilang, dah pergi. Ini bukan ni, orang yang hilang barang jam. Ferrari cerita je, mana Ferrari masuk masjid, hilang kat tempat wuduk. Aduh, merepek awak ni. Dah. Dia mesti tepat lah. Orang yang hilang barang tu mesti tahu apa barang dia kan. Tak ada main teka-teka. Salah teka, bukan. Kalau betul tekanya, kita terpaksa serah juga pasal kita tak tahu. Habis kalau dia menipu, Ustaz, itu atas dia lah. Ataupun lagi bagus, rekodkan nama dia, alamat semua kan. Nanti tuan punya datang, saya hilang jam Rolex, warna hitam, tepat. Ni orang ni dah ambil. Pergilah cari orang, alamat semua ada, nombor telefon. Ya tak? Minta betul IC bagai yang orang ambil tadi tu. Ambil gambar je sekarang, senang kan. Ambil gambar orangnya, ambil gambar IC je, dah. Saya tak buat IC. Tak boleh. Awak nak ambil barang ni, kena ambil IC awak kat sini. Pasal apa kan, andai kata bukan awak, saya tak tuduh, tapi kalau andai kata bukan awak, orang tuan punya yang lain minta datang, apa-apa dia cik awak. Baik. Dan di tempat orang ramai berkumpul, terutama dekat-dekat tempat barang itu dijumpai, di bandar atau di pekan, tiap-tiap hari 2 kali selama seminggu. Sanggup tak sanggup? Tak sanggup jangan ambil. Kalau orang sekarang agak boleh polis kan, tak tahu lah dibuat macam mana boleh polis ni. Ni kalau ikut bukan kitab, tiap-tiap hari 2 kali. Satu hari 2 kali. Pagi petang lah. Yang bagusnya tempat yang hilang. Jadi kan biasa orang yang aku teringat ni tertinggal lah. Kat mana ya? Kat situ. Dia pergilah tempat juga nak cari. Lepas itu seminggu sekali. Lepas seminggu dah buat 2 kali tiap-tiap hari tu. Lepas itu seminggu sekali, selama 7 minggu. Itu nak kena ingatlah dia punya kekerapan nak mengiklankan tu. Seminggu sekali selama 7 minggu. Kemudian sebulan sekali hingga akhir tahun. Jika ada tuannya datang menuntut dalam tempoh itu, hendaklah dipulangkan kepadanya. Sekiranya tiada juga datang, bolehlah pilih sama ada disimpan sahaja begitu atau dimilik jadi dia punya dengan niat. Ada niat mengganti bila-bila tuannya datang menuntut, dan dengan berlafaz umpama aku miliklah barang ini. Tapi nak jadi milik sendiri, tapi kena ada niat. Baik, yang kedua, barang itu tidak boleh kekal lama. Yang tadi barang yang boleh kekal lama. Ini barang itu tidak boleh kekal lama, seperti kurma lah. Betul, kaf waw ra tu kan. Kurma dan buah anggur daripada jenis yang tak mahu kering dengan diproses. Hukumnya boleh pilih antara dimilik ketika itu juga dan dimakan dengan niat mengganti harganya bila tuannya datang, atau dijual dan disimpan harganya itu
serta diiklankan bagaimana pada masalah yang pertama tadi. Sehari 2 kali selama seminggu, lepas tu seminggu sekali selama 7 minggu, kemudian sebulan sekali hingga akhir tahun, supaya boleh ia memiliknya. Jumpa apa? Jumpa makanan lah kan, yang tak kekal lama. Buah pelam contoh kan. Buah pelam Thailand. Rupanya buah pelam Thailand ni dia mengkal dia keras. Yang jual-jual tu pun yang Thailand punya keras. Ingatkan tak masak pun, rupanya memang dia jenis keras. Rangup, krap, pelam rangup. Malaysia punya lembut. Thailand punya rangup, krap. Yang manis-manis, yang masam, ya Allah, masam betul. Baik. Jadi boleh jadi milik kita makan, tapi niat nak mengganti. Ketiga, barang itu daripada jenis benda yang boleh tahan lama dengan diproses, seperti kurma dan anggur. Hukumnya boleh pilih juga antara dijual dan disimpan harganya, macam masalah yang kedua, atau dikeringkan, tunggu sampai tuannya datang menuntut. Ada 2 cara lah, proses jadi kering ataupun makan. Nanti kita makan dengan niat nak ganti. Keempat, barang yang dijumpai itu berkehendak kepada belanja, seperti binatang yang masih kecil, tiada upaya melindungi dirinya. Biasa miau lah, anak miau, anak kucing, daripada binatang buas. Melindungi dirinya daripada binatang buas, yang kecil-kecil juga. Dan tempat itu di padang, di luar kawasan perumahan. Hukumnya hendaklah diambil, lepas itu boleh dimilik, disembelih dan dimakan. Ini yang bukan miau ni, tak boleh. Miau tak boleh disembelih. Boleh dimilik, disembelih dan dimakan dengan niat diganti harganya. Untuk kambing lah ni contoh. Tetapi jika tempat jumpa itu dalam kawasan perumahan, taman, bolehlah ia pelihara. Kena jagalah. Tentang makanannya ditanggung olehnya secara sukarela, atau minta diganti melalui hakim, atau dijual dan disimpan harganya, lepas itu diiklankan untuk memilikinya. Bukan senang lah. Maknanya jumpa-jumpa ni bukan senang nak nguruskan. Bukan senang. Kalau kita tak boleh mengurus dalam tak boleh menguruskan dengan cara yang dituntut oleh syarak, jangan ambil. Adapun binatang yang sudah besar, yang boleh mengawal dirinya daripada binatang buas yang kecil-kecil, dan tempat itu aman, tidaklah harus dikutip kerana hendak memiliki, malahan boleh diambil kerana dipelihara. Dan jika tempat itu tidak aman, umpama di kawasan itu banyak orang jahat atau binatang buas yang besar-besar seperti harimau, bolehlah diambil kerana dimilik atau kerana dipelihara, kemudian dijual dan diiklankan bagaimana yang tersebut itu. Bukan mudahlah, prosesnya bukan senang. Perhatian, hukum luqatah. Bagaimana yang disebutkan itu pada luqatah yang dijumpai di tempat yang lain daripada tanah haram Mekah. Adapun jika di tanah haram Mekah, sekiranya dipungut hanya untuk diselamatkan sahaja dengan disimpan sehingga jumpa tuannya, dan tidak halal dimilik sama sekali, dari itu kenalah diiklankan selama-lamanya. Dan jikalau orang yang memungut itu hendak pergi ke tempat lain, hendaklah ia serahkan kepada qadi atau kepada orang yang ada kepercayaan. Macam kita biasa serahkan kepada pihak polis kan, kalau duit itu banyaklah. Mana ada masa kita nak mengiklankan tu. Kecuali memang kita free lah kan, ada masa iklankan. Baik, habis bab luqatah. Al-laqitu,
masuk pada tajuk al-laqitu. Laqitu itu maknanya bayi yang dibuang orang di tepi-tepi jalan. Ya Allah ya Rabbil Karim, ada hukum ni juga. Boleh juga disebut budak pungutan atau anak angkut atau anak angkat. Jarang kita dengar anak angkut. Anak angkat biasanya dipandang dari segi sudah dipungut dan sudah dipelihara, atau kanak-kanak yang merayau-rayau sesat yang tiada diketahui ibu bapanya atau keluarganya. Ini pun kalau boleh biar ada dua orang, seorang jaga kat situ, seorang panggil polis. Kalau kita bawa masuk kereta walaupun menuju ke balai polis, sebelum sampai ke balai polis, polis tahan kita kita pun boleh kena. Dikira menculik tu, bahaya juga. Jadi kalau tinggalkan gitu je, tak berperi kemanusiaan pula, tinggal je kan. Ada sekali tu saya pergi Mary Brown, dah tak pergi dah McD apa semua kan, jadi pergi Mary Brown walaupun ownernya kan, tak silap. Tapi yang jual tu Mim lah kan. Jadi ada seorang budak ni, budak India, datang mula main dengan anak. Ada taman permainan kat Mary Brown kat dalam, main. Dah main tu dah penat, makanan pun dah sampai. Saya ajak anak saya makan. Budak tu pun duduk sebelah anak saya. Lepas tu dia buat apa semua. Uncle, ini kawan ni cakap boleh makan sikit. Sama je lah. Aku beli untuk anak aku, bukan untuk anak orang. Ada duit lebih sikit tu belilah untuk isteri anak kan. Anak orang mana pula ni kan, pandai pula tu. Dia cakap, uncle, ni dia bagi makan, dia bagi makan sikit. Wahai tanyalah semua duk mana apa semua, nama apa semua. Uncle nak jumpa ayah awak lah. Tak apa uncle, tak apalah uncle nak jumpa ayah awak ni, takut awak kena culik ke apa, payah ni sekali zaman kena culik tu. Tak apa uncle, tak apa, hilang lah. Mana pergi tak tahu. Tak tahu macam mana boleh ada kat situ Dia kata cerita dia tu, bapak dia ingatkan maknya kerja dekat Mary Brown tu apa kan, jadi duduk situ. Rupanya bukan, maknya katanya kerja kat bangunan lain lah dekat masa tu kat area dengan Patah ni, belum pindah lagi, beberapa minggu sebelum pindah tu. Jadi saya pun cakap lah, kan nak jumpa lah bapak awak, takut awak bahaya ni kan, kena colik ke apa. Tak apa, hilang dah. Di mana? Tahu ceritanya sebenarnya macam mana. Baik. Jadi masuk balik cerita ni, atau kanak-kanak yang merayau sesat yang tiada diketahui ibu bapanya atau keluarganya. Barang siapa berjumpa bayi atau budak sesat di jalan-jalan atau di tepi-tepi masjid atau di tepi-tepi rumah orang atau di tepi parit atau sebagainya, wajib ia mengambilnya sebagai fardu kifayah. Ni bayi tuan-tuan, bukan kucing. Kucing tak wajib kita ambil, tak ada hukum. Nampak kucing wajib, tak wajib. Nak ambil boleh lah, tapi tak wajib. Bayi wajib, budak wajib sebagai fardu kifayah. Jika ada orang lain yang boleh mengambilnya juga, kalau tidak nescaya jadi fardu ain diambil. Jadi hukumnya ni dua. Kalau fardu kifayah tu kalau orang lain boleh ambil, kalau orang lain tak boleh ambil, jadi fardu ain. Dipelihara, dididik dan diberi pelajaran, kerana firman Tuhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Shadaqallahul azim. Suratul Maidah ayat 32. Maksudnya lebih kurang, dan barang siapa menghidupkan diri seseorang manusia seolah-olah dia menghidupkan manusia kesemua sekali. Masya Allah. Kelebihan. Wajib diadakan saksi ketika mengambil itu. Kenapa? Kerana mengelakkan daripada dijadikan hamba.
Ni saya nak jaga ni, saya mula rupa kat rumah jadikan hamba. Kau buat ni, kau buat itu. Habis je. Kau ingat semua nak free ya? Makan free, baju free, tempat tinggal free. Kau buat ni, kau buat ni, kau buat itu, kau buat semua. Jadi hamba pula dah. Jadi kena ada saksi. Kalau zaman sekarang dia kena melalui proses, satu balai polis, kemudian JKM, lepas tu baru boleh kan jadi anak angkat. Kena ikutlah proses tu. Baik, masuk Isya, azan dulu, nanti sambung sikit.
Baik, sama sikit ya. Wajib diadakan saksi ketika mengambil itu kerana mengelakkan daripada dijadikan hamba, dan saksikan atas hartanya. Jadi saksi harta yang ada pada budak itu sekali jika ada bersama-samanya. Orang gila pun sama macam kanak-kanak juga hukumnya. Orang gilanya dah besar, dah dewasa, tapi sama hukumnya macam kanak-kanak ni tadi. Tidak diluluskan bayi atau kanak-kanak itu tinggal dalam peliharaan seseorang, melainkan hendaklah orang itu mukallaf. Dah cukup 5 syarat taklif lah, iaitu akil, baligh, kemudian hidup selepas kebangkitan Rasul sampai seruan Rasul, dan sihat pendengaran atau penglihatan. Itu dalam kitab Paku Iman ada sebut. Merdeka bukan hamba, muslim yang adil, amanah dan tahu tadbir, tidak dungu, tidak bodoh lah. Sekiranya bayi itu budak pungutan, sekali bayi atau budak pungutan itu ada harta, maka belanja hidupnya dibayarkan oleh hakim daripada hartanya itu. Katalah bayi itu sebelah dia atau dalam baju dia dititipkan RM1,000 contohnya. Jadi hakim yang akan pegang duit tu nak belanja, minta dengan hakim. Boleh juga orang yang memungut membelanjakan daripada harta itu dengan persetujuan hakim. Susahlah hakim, boleh tak setuju saya belanjakan terus? Baiklah, kalau hakim setuju, boleh kan. Jika tiada mempunyai harta, kenalah kerajaan menanggungnya sekiranya tidak ada harta am seperti wakaf untuk anak-anak pungutan. Jikalau ada harta am untuk wakaf untuk anak-anak pungutan, kenalah dibelanjakan daripadanya. Barang diingat budak pungutan dalam negeri orang Islam, hukumnya muslim. Kalau Malaysia dikira negeri orang Islam lah, agama rasmi, agama Islam. Walaupun mukanya muka ce, muka alif, bukan muka mim. Dia tak kira mengikut nama-nama ikut muka, tak. Ikut warna kulit, tak. Atau di negeri orang kafir yang penduduknya ada orang Islam, maka budak itu hukumnya muslim juga. Dekat Amerika contohnya, tapi ada orang Islam. Amerika ada orang Islam, muslim juga. Itu ikut hukum kitab lah. Dia undang-undang negara tu ada lain-lain kan. Kecuali orang kafir membawa saksi, dia ada bawa saksi mengatakan budak itu keturunannya ini dia agama Kristian contohnya, atau ni agama Buddha, atau ini agama Hindu contoh. Ketika itu baru boleh budak itu dinisbahkan kepadanya dan mengikut agamanya kafir. Bersalahan tak sama jika ia berkata budak itu daripada keturunannya dengan tiada saksi, tak bawa saksi, maka hukumnya budak itu muslim juga, bagaimana telah dinyatakan itu. Ni pemerintah lah, tak boleh kita. Kecuali pemerintah minta tanyakan kita, kita beritahulah hukum kitab. Dia ikut, alhamdulillah. Tak ikut, dia lah tanggung. Kerana boleh jadi budak itu anak orang Islam yang berada di negeri mereka, di negeri orang bukan Islam, sekalipun adanya orang Islam itu di sana sebagai orang yang tawanan, yang boleh merayau-rayau atau ahli perniagaan. Kecuali lalu sahaja, itu tidak dikira. Kalau setakat jalan gitu saja tak dikira lah. Daripada kenyataan di atas ini, nyatalah bahawa anak pungutan di negeri orang kafir yang tiada orang Islam langsung di sana, hukumnya kafir. Kalau tak ada orang Islam langsung tempat tu, budak tu dikira kafir lah, daripada keturunan kafir. Kalau dia belum balik, itu kita tak wajib bela dia lah, pelihara untuk ajar di Islam, tak wajib lah. Ada lagi beberapa masalah dalam perkara laqid atau anak pungutan ini, seperti keadaannya merdeka, tidak hamba, keadaannya ada harta bersama-samanya dan lain-lain. Saya tiada sebutkan. Kenapa? Kerana masalah hamba tidak ada dalam negeri kita. Kalau nak buka kitab lain. Dan jarang ada orang meninggalkan harta bersama budak yang dibuangnya. Jarang. Biasanya memang sehelai sepinggang.
Itu untung. Sehelai pun tak ada, bogil gitu aja. Baik, kanak-kanak yang bukan daripada budak pungutan, hukumnya Islam, mengikut Islam salah seorang daripada dua ibu bapanya. Demikian juga orang gila. Baik, satu huraian dia, ini panjang sikit lah. Sebagai contoh, iaitu seperti orang laki-laki Muslim, lelakinya Muslim, berkahwin dengan perempuan Kristian atau Yahudi Kitabiyah. Ini Kristian atau Yahudi yang asal, yang guna ahli kitab lah, yang ahli kitab. Sekarang dah susah nak jumpa yang bukan Bible tu kitab yang sudah ditahrif, dah diubah, atau Yahudi yang dah kitab Taurahnya sudah diubah. Ni yang kitab asal, jadi pengikut kitab asal susah nak cari. Maka anaknya dihukumkan Islam kerana mengikut Islam bapanya. Dan seperti perempuan Islam pula bersekedudukan dengan laki-laki bukan Islam, maka anaknya dihukumkan Islam kerana mengikut ibunya. Sebaliknya, laki-laki Muslim jika bersekedudukan dengan perempuan yang bukan Islam, anaknya tiada dihukumkan Islam kerana laki-laki itu berzina, putus nasabnya, turunannya dengan budak itu, dan anak itu dinisbahkan kepada ibunya, maka ibunya kafir. Ini pendapat saya, jika betul alhamdulillah. Dia orang lelaki itu, yang penting orang lelaki itu Islam. Tapi masalah yang kedua tu agak payah sikit nak faham. Baik, jadi itu masalah tentang orang ataupun budak lah, bayi ataupun budak yang hilang atau yang dijumpai, yang tercecer ataupun yang merayau-rayau. Tapi kalau dalam negara kita ni, yang pertama sekali kena lapor polis lah. Kemudian kalau kita nak ambil sebagai anak angkat, kenalah melalui JKM dulu, ada dia punya dokumen. Sebab takut ibu bapa yang asal nak tuntut. Jadi kita sekurang-kurangnya ada dokumen lah. Kena masuk mahkamah, dia kena melalui proses mahkamah baru dia boleh ambil balik kan. Itu kena ikutlah supaya kita tak susah kemudian hari. Baik, cukuplah kadar ni. Akan datang insya-Allah ada rezeki kita ulang kaji bab nikah. Bukan suruh nikah, ulang kaji. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.